merupakan salah sebuah daerah yang terdapat di negeri Sabah. Daerah Ranau terletak berhampiran lembah Gunung Kinabalu dan mempunyai keluasan 2,987.49 km persegi. Untuk sampai ke daerah ini, perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam dari bandaraya Kota Kinabalu. Terdapat berbagai etnik dan kaum di daerah ini seperti kaum Dusun, Sungai, Murut, Kadazan dan suku kaum lain. Salah satu keunikan yang terdapat di daerah Ranau adalah penduduknya mengamalkan sistem tagal. Sistem tagal merupakan satu kaedah pengurusan biosfera yang juga dikenali sebagai bombon oleh masyarakat Kadazan Dusun, yang bermaksud jangan. Melalui sistem ini, penggunaan sumber semula jadi atau kawasan tertentu dihadkan bagi tujuan pemeliharaan dan bagi memastikan kewujudan sumber tersebut secara berterusan. Sehingga kini, 87 batang sungai telah ditagal di sekitar daerah Ranau. Sistem tagal mula diperkenalkan oleh Jabatan Perikanan Sabah Daerah Ranau pada tahun 2000 dan ianya berjaya dilaksanakan di Babagon Penampang di bawah bimbingan Jabatan Perikanan Sabah. Seterusnya, sistem ini mula dikuatkuasakan sekitar tahun 2002 di Kampung Luanti Baru, Ranau, yang terletak sejauh 10 km dari Pekan Ranau. Daripada 87 batang sungai yang telah ditagal di daerah Ranau, Sungai Moroli, Kampung Luanti Baru mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Pada awalnya, Sungai Moroli hanyalah dijadikan tempat mandi manda kanak-kanak dan menjadi tempat perkelahan pada hujung minggu penduduk kampung sekitar daerah Ranau. Namun kini, ianya telah menjadi pusat pelancongan. Sepanjang 3 km daripada kawasan Sungai Moroli telah diwartakan sebagai kawasan tagal. Terdapat 3 lubuk utama di kawasan sungai ini, iaitu Lubuk Jambatan, Lubuk Polut dan Lubuk Tadul. Ketiga-tiga lubuk utama di sungai ini mempunyai lebih 30,000 ekor ikan. Kebanyakannya adalah ikan serawi betina, ikan buntol, ikan kela serta beberapa jenis ikan yang lain. Ikan-ikan yang ada di sungai ini mempunyai kelebihan masing-masing mengikut lubuk-lubuk yang ada. Ikan di Lubuk Tadun atau juga dikenali sebagai Liwotung Tadun mempunyai kepakaran dalam mengurut bahagian kaki. Ya, di sini adalah Lubuk Tadun, dan di kawasan ini yang sedang kita perhatikan ikan sedang menjalankan urutan kaki, dan di sini Lubuk Tadun ini biasanya ikan-ikan di kawasan ini maka dipergian kaki. Ikan yang terdapat di Lubuk Jambatan pula mempunyai kepakaran dalam mengurut bahagian belakang manusia. Manakala, ikan di Lubuk Polut pula mempunyai kepakaran dalam mengurut seluruh badan manusia. Bagi mendekati ikan-ikan di lubuk ini, setiap pelawat dikehendaki mencuci tangan dan kaki sebelum memasuki kawasan sungai. Hal ini bertujuan untuk membersihkan bahan kimia seperti lotion, sabun, dan krim pelindung sinaran matahari yang boleh mengancam dan membunuh ikan. Ikan yang terdapat di setiap lubuk tidak akan bercampur dengan ikan di lubuk yang lain, walaupun jarak antara ketiga-tiga lubuk berkenaan tidak begitu jauh antara satu sama lain. Yang ikan ada di sini walaupun dia sama spesies, tetapi dia tidak akan bercampur.
Ikan yang ada di sini dengan ikan yang lubuk yang ada di sebelah atas yang kita pergi tadi kan, dia tidak akan bercampur. Ini tabiat ini ikan, dia akan menguasai satu kawasan seperti juga binatang yang lain kan, ya, walaupun dia sama spesies. Sebagai satu perumpamaan, satu contoh, ini juga binatang seperti macam satu singa kan, dia ada satu jangkauan dan di situ dia tempat cari makan. Jadi kalau ada singa yang lain kan masuk di kawasan jangkauannya, dia akan serang. Ikan demikian juga. Antara sifat semula jadi ikan ini juga adalah boleh melawan arus serta boleh melompat sejauh 4 hingga 5 meter. Kalau dia boleh dia sifat semula jadi dia boleh lawan ini. Sebenarnya dia boleh melompat sehingga 4 hingga 5 kaki. Dia jenis yang memang tidak akan habis. Di sepanjang sungai ini terdapat juga tumbuhan yang turut ditagal, antaranya pokok marang parang yang berbunga sepanjang tahun. Selain itu, burung bangau putih pula memakan telur dan anak-anak ikan. Tagal Sungai Moroli, Kampung Luanti Baru, Ranau telah menjadi kawasan pelancongan. Di samping mempunyai kawasan tagal yang sudah dikomersialkan, aktiviti-aktiviti yang terdapat di sini mampu menarik minat para pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Antara aktiviti-aktiviti yang terdapat di sini ialah meredah sungai, berkemah dan menaiki jambatan gantung. Manakala kemudahan yang disediakan ialah penginapan seperti homestay dan rumah panjang dengan kadar bayaran yang berpatutan. Selain itu, Sungai Moroli juga menjadi tempat persinggahan para pemandu dari pelbagai destinasi seperti dari Sandakan ke Kota Kinabalu atau sebaliknya. Visi sistem tagal ini adalah lebih mesra alam kerana motif utama sistem tagal adalah memelihara alam sekitar. Namun begitu, sistem tagal pada masa akan datang akan dikomersial untuk dijadikan kawasan pelancongan luar bandar yang mampu memikat hati pelancong tempatan atau luar negara. Melalui usaha sebegini, industri pelancongan negeri Sabah akan mampu terus berkembang selagi ada produk pelancongan untuk ditawarkan. Namun, penawaran produk pelancongan bergantung kepada status persekitaran dan kebolehan manusia dalam mengorganisasi alam semula jadi. Sistem tagal yang merupakan pengurusan biosfera secara tradisional kini telah diintegrasikan oleh komuniti Kampung Luanti Baru. Melalui sistem tagal ini, maka wujudlah produk pelancongan yang memberikan manfaat kepada pengurusan persekitaran yang lebih sistematik dan mapan serta membantu membangunkan sumber ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bahawa utiliti persekitaran semula jadi mahupun amalan warisan dan budaya adalah perlu dipelihara dalam memastikan kelestarian alam sekitar dan kualiti hidup manusia. Namun, bagi memastikan keberkesanan pengurusan persekitaran berasaskan penduduk, Community Based Resource Management (CBRM) adalah bergantung kepada komitmen ahli komuniti serta kerjasama pintar smart partnership di antara komuniti dengan pihak berautoriti seperti hubungan kerjasama antara komuniti Kampung Luanti Baru dengan Jabatan Perikanan Negeri Sabah
yang sentiasa bergerak maju meningkatkan prestasi sistem tagar. Oleh itu, sistem tagar haruslah dilestarikan agar dapat menyambung warisan turun-temurun untuk generasi pada masa akan datang. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyatakan khususnya kepada semua generasi muda seluruh di negeri Malaysia ini, di negara Malaysia kita ini, yang mana dengan melihat usaha kami yang sekecil-kecilnya ini, marilah kita sama-sama menyahut seruan kerajaan melalui kempen Cintailah Sungai Kita, Cintailah Alam Sekitar Kita. Karena sesungguhnya sungai, alam sekitar kita ini termasuk hutan adalah sangat berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai makhluk di muka bumi ini. Justru itu sekali lagi saya ingin menyeru dan meminta kepada seluruh warga Malaysia, khususnya generasi muda, marilah sama-sama kita cintailah sungai kita, cintailah hutan kita, cintailah alam sekitar kita untuk tetapan generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Ada Tunisia Asia di mana